Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk hari ini kita sambung perbincangan kita, perbincangan kertas exam kamu lah. Sebelum kita sambung kertas 2, kita nak tengok balik soalan nombor 37 yang cikgu ada bagi latihan dekat kamu hari tu. Okey. 37 soalan objektif kertas 1. Rajah 14 menunjukkan pita detik yang mewakili gerakan sebuah troli berjisim 1 kg sebelum, semasa dan selepas pelanggaran. Dia ada 3 fasa. Ini sebelum, selepas, yang ni semasa. Soalan dia adalah jika jangka masa detik menghasilkan 50 detik setiap saat, berapakah daya impuls semasa pelanggaran? Highlight kat sini, semasa pelanggaran. Maknanya yang dekat sini lah, kawasan tengah ni kan. Kita labelkan X ni kan. Jadi macam mana nak kira? Apa yang kamu kena buat? Yang mula-mula adalah keluarkan nilai yang kamu ada. Nilai yang pertama yang kamu ada adalah dia punya jisim. Jisim 1.0 kg ataupun 1 kg. Yang kedua dia kata 50 detik setiap saat. Makna kat sini kamu boleh cari nilai T dia. Iaitu T sama dengan 1/50. Sebab dia kata setiap saat ada 50 detik. Jadi untuk kamu cari masa untuk setiap detik, kamu kenalah bahagikan 1 saat dengan 50 detik. Jadi kamu akan dapat 0.02 saat. Ini adalah T. T untuk setiap detik. T untuk setiap detik, bukan T pelanggaran apa semua ni. Jadi sekarang untuk kamu kira daya impuls, kalau kamu ingat formula dia adalah F sama dengan mv tolak mu over T. Sekarang kita dah ada M, T kita boleh cari, V dengan U pun kita boleh cari. Kita tahu yang formula hal laju, V sama dengan sesaran bahagi masa. Sesaran kamu berapa? Sesaran V adalah hal laju, untuk hal laju akhir. Jadi V ni adalah V adalah semasa pelanggaran. Dan jadi maknanya kat sini U adalah sebelum pelanggaran. Dia punya hal laju, hal laju sebelum pelanggaran dengan hal laju selepas semasa pelanggaran. Nilai S sesaran. Maknanya jarak yang dilalui oleh troli itu semasa pelanggaran. Kat sini kamu ada 1.6 cm. Jadi S dia adalah 1.6 cm. Bahagi dengan T. T semasa pelanggaran berapa? Kalau kamu kira detik dia ni ada 1 detik, ada 2 detik, 3 detik, 4 detik. Ada 4 detik. T kamu adalah 0.02 saat. Jadi T semasa pelanggaran adalah 4 detik darab dengan 0.02 saat. Jadi kamu akan dapat V semasa pelanggaran. V semasa pelanggaran adalah 20 cm per saat. Kalau kamu tukarkan kepada unit SI, kamu akan dapat 0.2 meter per saat. Sekarang kamu dah dapat V. Jadi lepas dapat V, kita akan cari nilai U. Sama juga, kita gunakan U sama dengan S bahagi T. Sesaran sebelum pelanggaran berapa cm? Sebelum pelanggaran dia lalui 7.6 cm. 7.6 cm. Kamu bahagikan dengan T, sama juga. Kamu kena kira berapa detik sebelum pelanggaran.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kamu ada 10 detik sebelum pelanggaran. Kamu darabkan dengan 0.02 saat untuk T dia dan kamu akan dapat U adalah 0.38 meter per saat. Okey, ni selepas kamu tukar unit. Ataupun kalau unit lain, unit sentimeter dia 38 cm per saat. Tapi digalakkan kamu gunakan unit SI. Okey. Kamu dah ada U, kamu dah ada V. Jadi kamu boleh kira dia punya F. Tapi sebelum tu T dia berapa? Okey. T dia sebab dia nak, kita buat dulu. Okey. F sama dengan M dia adalah 1 kg. 1 darab V, berapa tadi V? 0.2 meter per saat tolak dengan 1 darab tak muat ya. Okey. F kamu 1 kg darab M 0.2 meter per saat tolak dengan 1 darab 0.38. Okey. Bahagi T. T kamu berapa? Okey. Dia nak soalan nak daya impas semasa pelanggaran. Jadi dia nak T semasa pelanggaran. T semasa pelanggaran adalah 4 kali 0.02 saat. Okey. 4 kali 0.02 saat. Jadi kamu akan dapat nilai F dia adalah negatif 2.25 Newton. Okey, jawapan dia adalah C. Okey, negatif ni hanyalah arah, okey, mewakili arah arah daya tu. Jadi untuk soalan ni dia tak perlu ambil kira arah, kamu cuma perlu cari dia punya magnitude. Jadi jawapan dia adalah C. Okey. Sekarang kita akan sambung soalan nombor 2 untuk kertas 2. Okey. Nombor 2. Rajah 2 menunjukkan sebuah kereta dan sebuah lori yang mempunyai jisim berbeza menghampiri lintasan zebra dengan halaju 15 meter per saat. Okey. Dekat sini halaju dia sama 15 meter per saat tapi jisim dia berbeza. Dan kalau kita tengok, kita tahulah jisim lori mestilah mass lori mestilah lagi besar daripada mass kereta kan. Sekarang kita tengok apa soalan dia. Bila pemandu kedua-dua kenderaan itu melihat Siti melintasi lintasan zebra, mereka mengenakan brek dengan serentak sehingga kedua-dua kenderaan itu berhenti dengan sempurna. Okay. Si Siti ni dia nak lalu, kereta ni nampak, lori nampak, dia orang sama-sama brek. Okey. Soalan A. Apakah yang dimaksudkan dengan jisim? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan jisim ialah jisim ialah kuantiti jirim sesuatu objek. Objek. Okey. Ni maksud jisim. Kamu kena ingatlah ni. Tapi ni soalan ni dah selalu sangat kamu jumpa daripada menengah rendah lagi. Okey, soalan B. Antara kereta dan lori di dalam rajah 2 yang manakah berhenti dengan sempurna terlebih dahulu? Okey, tengok. Kalau kamu ingat tajuk inersia,
GC mempengaruhi dia punya inersia kan. Jadi kalau kamu tengok GC lori, kita tahu memang lagi besar lah daripada kereta. Itu secara logiknya. Jadi dekat sini, yang mana akan berhenti dengan sempurna terlebih dahulu? Jawapan dia adalah kereta. Okay. Sebab apa kereta? Dia tanya kenapa, berikan satu sebab. Okay. Sebab dia adalah jisim kereta lebih kecil. Okay. Atau inersia kereta lebih kecil. Okay. Atau pilihan ketiga kamu boleh buat kereta lebih mudah. Okay. Mudah diberhentikan. Okay. Berbanding lori. Okay. Ni ada 3 sebab yang kamu boleh pilih. Pilihlah salah satu. Okay. Soalan C. Jika lori bergerak sejauh 375 meter sebelum ianya berhenti. Sebelum berhenti, maknanya sebelum berhenti tu dia tengah bergerak. Hitungkan nyah pecutan bila brake dikenakan sehingga ia berhenti. Okay, sehingga ia berhenti. Maknanya dekat sini yang kamu boleh dapat daripada soalan ni, yang pertama, sesaran dia. Sesaran dia adalah 375 meter. Kemudian halaju awal. Halaju awal dia, U, adalah kita dapat daripada yang dekat atas ni. Okay, ni halaju awal dia, 15 meter per saat. U dia adalah 15 meter per saat. Kemudian V. V dia adalah 0 meter per saat. Sebab apa? Sebab sehingga ia berhenti. Maknanya kat sini V dia adalah 0 sebab dia dah berhenti. Jadi dekat soalan dia nak nilai A. Okay. Berdasarkan soalan ni, formula yang kamu boleh guna tak lain tak bukan adalah V square sama dengan S square U square, maaf. Silap. U square tambah 2 A darab S. Okay. Jadi kamu masukkan nilai yang kamu ada, 0 darab sama dengan 15 kuasa 2 tambah 2 A darab S 375. Okay. Dan kamu akan dapat nilai A dia adalah negatif 0.3 meter per saat. Okay. Negatif ni penting sebab dia menunjukkan bahawa lori tu sedang mengalami nyah pecutan. Jadi simbol negatif adalah penting untuk soalan ni. Seterusnya 3 kita dah bincang semalam. Okay. Okay, ni dah bincang. Dah bincang soalan 6. Dah bincang semalam. Soalan 7. Rajah 7 menunjukkan pemain bola lisut memakai sarung tangan untuk menangkap bola ketika satu pertandingan bola lisut. Pada ketika pemain itu menangkap bola, daya impuls terlibat. Okey, soalan A. Apakah yang dimaksudkan dengan daya impuls? Okay. Kita kena ingat, kamu ada dua pilihan cara menjawab. Yang pertama, melalui ayat, iaitu kadar perubahan momentum. Inilah maksud, atau secara formula kamu boleh buat
Allah Akbar. Betul lah. F sama dengan mv tolak m u bahagi t. Okey. Kadar perubahan momentum. Okey, di sini perubahan momentum. Yang ni pula menunjukkan, masa ni menunjukkan dia punya kadar. Okey. Bila sebut kadar perubahan momentum, kadar ni bermaksud dia melibatkan masa. Okey. Seterusnya, soalan B. Nyatakan kaedah yang boleh digunakan untuk mengurangkan daya impuls apabila menangkap bola seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7. Okay, Rajah 7 ni, laki ni dia tangkap bola. Macam mana kamu nak kurangkan daya impuls? Okay. Semasa dia tengah lompat kan, apa yang dia buat? Okay. Cara dia adalah gerakkan tangan. Okay. Gerak tangan ke belakang. Untuk meningkatkan gerak tangan ke belakang untuk meningkatkan masa hentaman. Kita belajar sebelum ni bila kamu panjangkan masa hentaman dia ataupun tingkatkan masa hentaman dia, daya impuls tu dia akan berkurang. Okey, seterusnya soalan C. Bola berjisim 0.15 kg, jisim 0.15 kg bergerak dengan laju 30 meter per saat. Okey. Ni nilai U. Apabila ia menghentam sarung tangan dengan hentaman 2 kali 10 kuasa negatif 2 saat. Okey. Ni T dia. Hitungkan daya impuls yang bertindak ke atas sarung tangan. Okey, kita tahu nilai formula untuk daya impuls adalah F sama dengan mv tolak mu bahagi T. Okey. M dia kita ada 0.15 kg. V dia adalah kosong. Sebab apa? Masa dia hentam sarung tangan tu dia dah berhenti. Okey. Kemudian tolak dengan mu 0.15 darab u 30 meter per saat bahagi dengan T 2 kali 10 negatif 2. Okey, jadi kamu akan dapat F dia adalah negatif 225 Newton. Okey, kamu boleh tulis 225 Newton saja. Simbol negatif ataupun positif tak perlu tak adalah terlalu tak orang kata not necessary lah. Kamu boleh include ataupun tak include pun tak apa, sebab kita tak perlu tunjuk arah daya impuls tu tindak. Kita cuma nak daya impuls. Jadi seeloknya kamu buat tak ada simbol lah. Yang ni. Okey. Seterusnya soalan D. Cadangkan pengebuahsuaian yang boleh dilakukan pada sarung tangan itu untuk mengelakkan kecederaan kepada pemain melalui aspek-aspek berikut. Okey, dia nak kat sini pengebuahsuaian pada sarung tangan. Okey, kamu tak perlu ubah teknik tangkap ke apa, tapi dia nak kamu ubah sarung tangan. Sarung tangan dia macam mana? Kita tengok. Ni sarung tangan. Okey, sarung tangan dia macam ni. Okey. Yang pertama, dari segi ketebalan sarung tangan. Okey, kalau kita nak panjangkan masa hentaman dia, kita kenalah gunakan sarung tangan yang lebih tebal. Lebih tebal. Okey, ni poin pertama. Poin kedua ialah sebab dia. Sebab dia adalah untuk tak lain tak bukan untuk memanjangkan masa hentaman. Okey.
Oh, dah ada ruang untuk alasan. Okey. Okey, yang ni jawab dekat sini Ah, yang ni. Okey. Seterusnya, permukaan untuk bahagian tapak tangan bagi sarung tangan itu. Okey, permukaan dia nak macam mana? Permukaan dia mestilah lembut. Permukaan lembut. Reason dia, sebab dia adalah sama juga untuk memanjangkan masa hentaman. Okey, memanjangkan masa hentaman. Okey, atau pilihan lain kamu boleh buat. Okey, mengurangkan daya impas lah. Bila lagi lembut, maka kamu akan dapati masa hentaman dia lagi panjang. Okey. Seterusnya, bahan yang digunakan untuk sarung tangan. Okey, bahan dia adalah, kalau kamu tengok, kalau kamu perasan lah siapa yang pernah main baseball ke. Okey, kalau kamu perasan, dia punya bahan yang digunakan adalah kulit. Sebab apa kulit? Sebab kulit ni dia lebih tahan lasak. Kita tahu main baseball ni sebenarnya lasak juga permainan dia. Okey. Lagi satu, dia juga mudah dilentur. Okey, mudah lentur. Lebih fleksibel lah jadinya. Okey, ataupun dia lebih tahan lama. Okey, selesai nombor 7. Kita pergi ke soalan 8. Okey, rajah 8.1 menunjukkan sebuah troli bergerak ke bawah satu satah condong. Okey, ni troli, ni satah condong. Jangka masa detik bergetar pada frekuensi 50 Hz. Okey. Kita tahu nilai F dia adalah 50 Hz. Jadi T dia kita boleh dapat 1 per F sama dengan 1 per 50. Jadi kita akan dapat T dia adalah 0.02 saat. Okey, kamu kira siap-siap. Senang sikit nanti untuk ada soalan yang memerlukan nilai T. Okay. Rajah 8.2 menunjukkan pita detik A dihasilkan apabila troli bergerak ke bawah satah condong yang dicondongkan pada sudut alfa. Okay. Sudut alfa. Kita tak tahu sudut alfa ni berapa nilai dia. Okay. Kamu tengok corak dia. Okay. Kemudian lagi satu, rajah 8.3 menunjukkan pita detik B dihasilkan apabila troli bergerak ke bawah satah condong pada sudut beta. Pun kita tak tahu dia punya nilai sudut. Okay. Soalan A. Berapakah masa untuk 1 detik? Okey. Masa untuk 1 detik kita dah kira tadi. Disebabkan dia punya frekuensi adalah 50 Hz. Kita kira tadi T dia kita dapat 0.02 saat. Okey. Itulah dia jawapan dia. 0.02 saat. Okey, soalan B. Bandingkan hal laju pada detik P dan Q. Jelaskan jawapan anda. Dia nak detik P dengan Q. Tengok P dengan Q. Okay, dia nak detik P dengan detik Q. P dengan Q. Kalau kamu tengok, jarak antara detik P lagi kecil daripada jarak antara detik Q. Jadi, untuk bandingkan untuk bandingkan P dengan Q, kita boleh buat bila jarak dia lagi besar kan lagi laju. Jadi kita boleh rumuskan kat sini hal laju pada detik Q lebih tinggi. Okey. Kerana sebab dia adalah kerana panjang
detik Q adalah lebih lebar. Okey, kita tengok tadi. Seterusnya, C. Pita manakah yang menunjukkan pecutan yang lebih tinggi? Jelaskan jawapan anda. Okey, kali ni dia nak antara pita bandingkan dia punya pecutan. Okey, kita tengok antara dua pita ni. Kalau kamu tengok, mana yang mempunyai pecutan lebih tinggi pada pendapat kamu? Okey, kalau kamu tengok, of course lah, pecutan B lebih tinggi berbanding pecutan Rajah 8.2 ni. Okey. Jadi jawapan dia adalah pecutan pita detik P lebih tinggi. Okey, kerana perubahan halaju setiap detik lebih tinggi. Okey. Tinggi. Okey, kalau kamu tengok balik dia punya perubahan halaju. Okay. Dia punya perubahan halaju yang ni, yang B ni kamu tengok sekejap je dia daripada jarak ni ke jarak ni, lepas tu dia dah ke jarak yang ni dengan dalam masa yang sekejap. Kalau yang ni kamu tengok dia ada banyak, dia pergi ke sini, lepas tu dia ke sini. Kalau kamu tengok perubahan halaju dia, kamu tengok dengan mata kasar kamu nampak yang perubahan halaju pita detik B lagi cepat. Dia lagi cepat untuk hit detik yang panjang macam ni. Sedangkan yang ni dia dah beberapa detik pun dia tak sampai lagi panjang yang sama dengan pita detik B. Okay, sebab itulah kita kata pita detik B mempunyai pecutan lagi tinggi. Seterusnya, D. Bandingkan sudut kecondongan alfa dan beta. Okay. Bila kamu tengok tadi, kamu tengok soalan sini, bila kamu kata pecutan pita detik P lagi tinggi, maknanya dia lebih condong lah. Okay. Dia mestilah lebih condong sebab dia punya pecutan lagi tinggi. Jadi kalau kamu fikir logik lah kan, dalam kehidupan harian kamu pun, kalau kamu turun bukit yang lebih curam, kamu lagi laju turun tu daripada kamu turun bukit yang kurang dia punya kecerunan dia, kecuraman. Okay. Jadi jawapan dia kat sini, sudut beta lebih besar berbanding sudut alfa. Okay. Rajah 8.4 menunjukkan pergerakan dua troli yang sama jisim, A dan B. Okay, dia kata sama jisim sebelum dan selepas pelanggaran. Okay, ni sebelum, ni selepas. B adalah pegun pada awal proses tersebut. B mana B? Ni B B, dia pegun pada troli A bergerak menghala ke troli B. Okay, ni troli A menghala troli B dengan halaju tetap. Bila halaju tetap, pecutan dia adalah kosong. Kemudian berlanggar dengan troli B. Dia berlanggar. Selepas pelanggaran itu, kedua troli itu tersebut bergabung dan bergerak dengan halaju sama. Soalan E. Apakah yang dimaksudkan dengan momentum? Momentum adalah hasil darab jisim dengan halaju. Hasil darab
jisim dengan halaju. Okey. Soalan F. Nyatakan prinsip fizik yang terlibat dalam proses di atas ketika troli-troli itu bergerak bersama dengan halaju sama selepas proses tersebut. Okey. Kalau kamu ingat balik, bila dua benda berlanggar, okey, satu dalam keadaan pegun, satu dalam keadaan bergerak, dia melanggar objek yang pegun dan dia bergerak sama-sama, dia melekat, kita akan panggil dia sebagai satu pelanggaran tidak kenyal. Okey, sebab dia stick together selepas berlanggar. Tapi soalan dia nak prinsip fizik yang terlibat. Ini pelanggaran tidak kenyal ni bukanlah satu prinsip yang terlibat tu. Prinsip yang terlibat yang sebenar adalah prinsip keabadian. Okey. Prinsip keabadian momentum. Sebab apa kita panggil prinsip keabadian momentum? Sebab momentum sebelum dengan selepas pelanggaran adalah sama. Seterusnya, soalan D. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggariskan istilah yang betul dalam kurungan. Troli-troli dalam rajah 8.4 melalui proses pelanggaran kenyal, tak kenyal atau penutupan. Kita dah bincang tadi jawapan dia, pelanggaran tak kenyal. Okey. Soalan H. Okey, soalan terakhir. Troli A dan troli B mempunyai jisim sama sebanyak 1 kg. Halaju awal troli A ialah 2.5 meter per saat dan troli B adalah pegun pada awal proses. Hitung halaju troli-troli tersebut ketika bergabung dan bergerak bersama-sama selepas proses itu. Okey, formula dia, kita gunakan formula untuk pelanggaran tak kenyal ialah M A V A tambah M B V B sama dengan M A tambah M B darab V. Okey, U maaf saya. M A U A darab M B U B. Okey, halaju awal. Ni halaju akhir, kita nak cari nilai halaju akhir. Okey, kita rearrange equation ni, kita akan dapat V sama dengan M A U A tambah M B U B bahagi M A tambah M B. Kamu masukkan nilai dia, mass dia adalah 1 kg, 1 darab U dia adalah 2.5 tambah 1 juga sebab dia kata jisim sama. Okey. Dia punya U adalah kosong. Bahagi MA 1, MB pun 1. Jadi kamu dapat jawapan dia adalah 1.25 meter per saat. Okey. Jadi itu saja untuk perbincangan kita hari ini. Section B kita akan bincang pada hari yang lain. Bolehlah kamu buat pembetulan untuk bahagian A kertas 2. Okey, setakat itu saja kelas kita hari ini. Terima kasih.